Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara, setiap hari kehidupan kita pasti berubah. Dan hari ini saya juga bawa perubahan dalam persembahan video saya di dalam saluran Zaidin Abadi. Hari ini saya akan menemu ramah seorang pelukis. Tetamu yang saya maksudkan ialah saudara Luke Zaidi Ismail, pelukis dari Al-Ustad Kedah. Terima kasih kerana saudara Luke sudi menjadi tetamu saya pada siri yang kali ini. Pertama sekali, sebagai pembuka kata, boleh tak saudara Luke berikan sedikit maklumat peribadi saudara? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga atas undangan Tuan Zaidin Abadi untuk saya bersama-sama. Okey, saya kelahiran kampung Gunung Keriang, berusia 49 tahun, yang sedah melukis hampir keseluruhan hidup saya. Saya tidak mendapat pendidikan formal. Saya sekadar belajar sendiri bagaimana untuk melukis dengan sebaiknya. Jadi bermaksudnya saudara Zaidi tidak belajar secara formal di mana-mana institusi ataupun dengan badan-badan yang mengajar bidang pendidikan seni lah. Jadi dari mana saudara belajar sebenarnya? Okey. Saya banyak belajar atas persendirian di mana di Kedah ini banyak juga pelukis-pelukis yang terkenal, pelukis-pelukis yang berkebolehan. Saya belajar melalui mereka. Saya pergi menuntut. Saya pergi menuntut pada seorang ke seorang sehinggalah saya dapat melukis sendiri dengan gaya yang tersendiri. Boleh tak kalau saudara sebutkan siapakah antaranya lah yang sudah belajar tu? Antaranya Mr. Teo Kai Suan. Okey. Teo Kai Suan lah yang mula-mula ternampak bakat saya dan saya diasuh menjadi sedemikian macam ni. Adakah Mr. Teo itu seorang pelukis ataupun dia guru lukisan atau bagaimana? Itu siapa dia? Okey, Mr. Teo pun seorang pelukis yang mendapat kelulusan daripada Akademi Lukisan. Akademi Lukisan dan banyak aktif di dalam bidang lukisan di negeri Kedah. Okey. Jadi bermaknanya saudara Luke adalah self-taught artist. Artis yang belajar sendiri, yang tidak ada secara formal belajar di mana-mana, dan sudah pastinya tidak memiliki sebarang sijil tentang lukisan. Namun, saudara-saudara jangan terperanjat, setelah sekian lama beliau berkecimpung, hasil yang dihasilkannya amat memberangsakan. Baik, sementara itu saudara Luke, apakah bidang atau genre yang menjadi pilihan saudara dalam bidang lukisan ini? Saya lebih selesa dengan genre kepada realism art. Realism art, yang mana menunjukkan keadaan subjek yang sebenar-benarnya. Jadi kenapa dipilih ataupun memilih realism ini? Bagi saya, kita semestinya menunjukkan hasil yang seperti mana kita lihat di luar sana dan diabadikan di atas kanvas. Saya lebih selesa dengan keadaan sedemikian. Adakah itu bidang yang atau genre yang paling awal dipilih atau memang dari dulu, dari mula-mula sejak berkecimpung genre realism ini yang menjadi pilihan, ataupun ada bidang-bidang atau genre-genre lain sebelum itu? Okey, saya pilih genre ini daripada awal penglibatan saya. Okey,
tetapi mungkin saya akan menukar sampai seketika suatu waktu yang lain. Saya akan menukar ke genre-genre yang lain, seperti abstrak kan, kita akan mencuba modern art kan, yang mana mengikuti perkembangan arus industri. Ya. Okey. Satu lagi yang saya tertanya-tanya sejak saya mengenali Saudara Luke, selain daripada belajar secara persendirian, siapakah mentor ataupun idola saudara dalam bidang seni lukis ini? Itu sudah semestinya lah kan, kita ada idola masing-masing untuk menjayakan karya kita. Okey, bagi saya lebih kepada pelukis Latif Maulan. Apa yang saya buat ialah sama seperti pelukis Latif Maulan yang cuba mengenengahkan realism, real art dalam atas kanvas. Ya. So bermaknanya setelah hampir 50 tahun berkecimpung, Saudara Luke telah pun kekal dengan bidang atau genre realism dalam bidang menghasilkan karyanya. Dan setakat sekarang inilah, kalau saudara boleh recall, boleh ingat balik, berapa banyak lukisan yang telah terhasil? Kan 50 tahun, hampir 50 tahun. Agak susah lah kalau nak jawab sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya. Tapi pada anggaran saya sudah hampir ribuan lukisan yang telah saya hasilkan sepanjang pelibatan saya dalam industri seni lukis ini. Setiap pelukis, saudara-saudara, mempunyai keazaman dan keinginan masing-masing. Dan yang paling tahap tertingginya ialah apabila karyanya atau lukisannya terpilih menyertai pameran. Dan saudara Luke, setakat sekarang ni, seberapa banyak dah pameran yang saudara sertai? Okey, banyak juga seperti saya pernah juga mempamerkan di Balai Seni Lukis Negara dan juga di Balai Seni Lukis Negeri Kedah, dan juga di banyak galeri yang menjemput saya untuk melibatkan diri dalam berpameran. Dengan adanya pameran yang sebegini, insya-Allah akan lebih maju industri kita. Ya, okey. Jadi dalam banyak-banyak pameran yang telah disertai, adakah mana-mana satu pameran yang menjadi kenang ingatan yang cukup manis dalam karier saudara Luke sebagai seorang pelukis? Semestinya bila kita berpameran di Balai Seni Lukis Negara, itulah saat-saat momen-momen yang cukup istimewa kepada saya. Bukan hanya kepada saya, kepada pelukis-pelukis yang telah layakkan dipamerkan di Balai Seni Lukis Negara. Saya rasa itulah yang paling saat-saat itu, momen-momen yang paling indah dalam karier seorang pelukis, apabila karya mereka terpamer atau dipilih untuk dipamerkan di pameran yang dianjurkan oleh Balai Seni Lukis Negara. Bidang lukisan ini kadang-kadang ada orang melihatnya sebelah mata, ada orang melihatnya tanpa mata. Tapi akhir-akhir ini saya yakin orang sudah melihat dengan kedua-dua biji mata. Saudara Luke, lukisan saudara Luke sudah sekian banyak yang tak terhitung jumlahnya, ribuan jumlahnya. Iya. Berapa banyak yang telah terjual? Kalau saudara ingat, sekat yang saudara ingat. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saudara, yang itu buktinya. Iya. Alhamdulillah. Daripada ribuan yang telah lukis terlalu banyak sampai beliau tak ingat lagi lah berapa jumlah bilangan yang terhasil dan terjual. Bermaknanya hasil seni lukis
sekarang ini sudah pun mula mendapat perhatian masyarakat. Ada pihak yang sanggup membeli dan menyimpannya, kemudian menjualnya pula selepas beberapa tahun menyimpan, benar. ataupun menyimpan secara koleksi pribadi. Jadi, selalu telah pun membuktikan bidang seni lukis ini digemari oleh kebanyakan ahli masyarakat di negara Malaysia sekarang. Selalu, siapakah yang menjadi pendorong utama saudara terlibat dalam bidang ini sampai sekarang ini secara sepenuh masa? Kalau nak ikut tu ramai, okey, ramai daripada peringkat-peringkat usia. Okey, untuk yang peringkat yang di usia yang kecil, di usia yang terlalu muda, ibu saya adalah pendorong saya. Dialah yang banyak membekalkan alat-alat tulis untuk saya, kertas-kertas lukisan untuk saya. Okey, di peringkat sekolah pun ada juga cikgu-cikgu yang banyak menyokong saya. Dan di peringkat saya belajar, master saya sendiri yang menyokong karier saya. Dan di akhir-akhir ini ialah kebanyakan macam bekas ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Rawi Hamid, banyak memberi perangsang yang tak terhingga, perangsang yang sebenar-benarnya untuk melonjakkan diri saya sampai ke peringkat ini. Dan kan juga di kesamping saya melayakkan diri saya untuk melukis untuk Tuanku Sultan Kedah di Istana Anak Bukit. Selalu sekarang ini Saudara Luke telah pun menghasilkan sekian banyak karya. Dan dalam sekian banyak itu tentulah ada suatu ataupun beberapa karya yang saudara rasa cukup sentimental dalam diri anda. Jadi adakah boleh kita kongsi bersama karya tersebut? Ada beberapa karya. Saya ada banyak karya, okey. Tetapi semestinya kita ada satu, dua karya yang betul-betul kita sayang dan kita letakkan pada penilaian yang tinggi, okey. Karya tu biasa, karya yang saya maksudkan ialah satu karya di mana ada basikal tua dan juga terdapat apa kita panggil pisang, standar pisang, standar pisang di atasnya yang mana telah dimiliki oleh Tun Dr. Mahathir. Okey, di mana yang Tun Dr. Mahathir sendiri menyukai lukisan itu dan membayangkan kehidupan Tun pada zaman muda dia dulu. Itulah apa lukisan yang saya rasa terlalu sentimental untuk hati saya. Saudara cuba bayangkan hasil sebuah lukisan dimiliki oleh seorang ternama, dan saya tak mau tanya soalan ini kerana mungkin dia agak sensitif, tapi sudah boleh bayangkan berapa harga yang dibayar oleh Tun Dr. Mahathir kepada Saudara Luke tadi. Hanya sebuah lukisan. Jadi bermaknanya, kalau ada antara rakan-rakan atau antara ahli masyarakat yang memandang seni lukis dengan sebelah mata atau tanpa mata, sekarang ini anda kena bersedia untuk memandang dengan dua biji mata dan minda yang terbuka. Betul. Saudara Luke, dalam semasa terlibat dalam bidang seni lukis ini, saudara pasti saudara juga menyertai mana-mana badan ataupun gabungan persatuan pelukis dan sebagainya lah yang sedikit banyak beri rangsangan. Jadi bolehlah kita kongsi sama-sama dengan para penonton persatuan apakah atau di manakah antara persatuan yang saudara pernah sertai. Sebagai anak Kedah, semestinya saya mendaftar atas negeri saya, di mana Angkatan Pelukis Kedah yang telah saya sertai sekian lama hinggalah sekarang. Jadi saya berbangga juga dengan pelibatan ahli-ahli jawatankuasa Angkatan Pelukis Kedah dalam proses untuk nak memajukan industri seni ini ke peringkat yang lebih atas. Jadi bermaknanya melalui persatuan juga
saudara bergiat dan aktif Ya. selain daripada secara Ya. persendirian kan? Ya. Persendirian. Apa manfaatnya berpersatuan? Okey. Manfaatnya itu banyak sebenarnya. Ya. Okey, bila kita sebagai seorang pelukis yang bergerak sendiri, kita kurang mendapat peluang-peluang untuk menerokai peringkat yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita bersama dengan persatuan, okey, persatuan ini akan menguruskan karier kita dengan sebaiknya dan juga menguruskan berpameran di serata tempat. Okey, dengan pameran itulah akan menaikkan nama seseorang pelukis itu. Jadi saya walaupun agak ada nama di dalam bidang ini, dalam industri ini, tetapi sebaiknya kita bersama-sama dengan persatuan dan bersama-sama dengan rakan pelukis yang lain untuk kita melonjakkan diri ke tahap yang lebih tinggi. Begitulah ya, antara nasihat Saudara Luke terhadap saudara-saudara yang berminat dalam bidang lukisan dan juga berpersatuan, Ya. supaya dengan itu karya kita ataupun karier kita Betul. akan lebih Benar. dapat ditingkatkan, insya-Allah. Saudara Luke, saya cuba untuk meneroka sedikit lagi persoalan. Semasa Saudara Luke membuat pameran, bagaimana persediaan saudara dalam menghasilkan karya itu sebelum karya itu dipamerkan? Proses kreativiti saudara untuk menghasilkan karya itu. Okey, bila kita melukis, kita tak kira lah kita berpameran ataupun kita melukis sendiri. Ya. Sebaiknya kita mengidentitikan lukisan kita. Okey. Contohnya biasanya kalau berpameran ni dia bertajuk sekali dengan tajuk kan. Ada tema. Ada temanya, okey. Jadi kita sebaik mungkin kita mengikut temanya. Okey. Bukan hanya sekadar mengikut temanya, kita ada unsur-unsur yang perlu kita ada dalam karya kita, seperti unsur seni, unsur pengolahan, ya, dan juga unsur-unsur yang memberi kelainan kepada karya kita, agar senang, agar selesa, agar sejuk, agar cantik di mata pengunjung, di mata yang mereka yang melihatnya. Okey, satu lagi, adakah di dalam menghasilkan sesuatu karya lukisan ini, Ya. elemen pemikiran juga terlibat sama? Maksudnya, sebelum menghasilkan satu karya, adakah sebarang falsafah di sebalik karya itu yang difikirkan juga, atau adakah berhujah-hujah yang nak disampaikan kepada penonton ataupun yang penonton, maksudnya yang melihat karya itu nanti, supaya karya itu menjadi lebih tinggi nilainya dari segi aspek seni, estetika, dan juga dari aspek nilai komersial. Okey. Setiap manusia boleh melukis. Ya. Cuma kelainan daripada seorang pelukis ni ialah dia meletakkan identiti, meletakkan pemikiran dia di kanvas, di mana kita cuba menonjolkan kelainan dan kita cuba mengajak penonton untuk berfikir atas apa yang kita luahkan di atas kanvas. Kerana karya-karya yang demikian insya-Allah akan mendapat tempat di sisi peminatnya yang tersendiri. Okey. Selalu saya rasa ini soalan terakhir saya. Waktu bila yang sesuai, yang paling sesuai atau yang paling selesa
saudara berkarya? Okey. Siang, malam, pagi, petang. Okey. Bagi saya soalan ini dia tertakluk kepada si pelukis itu Ya, sendiri. ya. Bagi saya lebih selesa selepas waktu Isya Oh, malam. dan sebelum waktu subuh. Oh, malam, Ya, malam sampai subuh, malam untuk yang cukup memberikan ketenangan yang terlalu dalam, tetapi tidak bagus untuk pelukis yang di usia Kita. kita. So, maknanya kita ni Doktor pun tak nasihatkan. tidak menasihatkan. Jadi saya buat keputusan saya melukis untuk di waktu bekerja. Contohnya pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Lepas tu saya merehat dan saya mencari idea baru dan apa yang perlu saya letakkan di dalam lukisan saya. Ya. Okey. Ini yang terakhir. Ini tadi yang saya Okey. ini yang terakhir. Okey. Subjek apa yang saudara gemar sekali? Soalan terakhir yang paling saya suka. Kalau nak ikut hasil karya saya, banyak karya saya mengutamakan karya-karya berkenaan dengan alam Ya. dan berkenaan dengan kehidupan kita di masa-masa lalu. Oh. Dan okey. mungkin ada sejarah-sejarah yang boleh ditunjukkan di dalam hasil lukisan itu. Dan saya lebih suka kita sebagai seorang pelukis yang berbangsa Melayu, Ya. saya cuba tonjolkan elemen-elemen adat-adat Melayu, Ya. kampung-kampung Melayu, Mhm. apa yang berkaitan Kaitan dengan dengan Melayu. sejarah Melayu itu sendiri. Saudara-saudara, setakat ini dulu untuk sesi pertama sembang-sembang dengan Luke Zaidi Ismail, pelukis dari Al-Ustaz Kedah. Akhir kata, saya mohon kemaafan jika ada sebarang salah silap sepanjang program ini, dan saya jelaskan di sini bahawa ini bukan bertujuan untuk mengangkat diri, bangga diri atau untuk nak menunjukkan lagak dan sebagainya. Tidak, kita hanyalah berbincang dengan secara ilmiah dan secara lumrah sebagai seorang pelukis. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.